Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam lagi ya, belum pagi. Selamat datang Zamani Zaman. Minta maaf ya. Patutnya malam ni nak pergi kedai Zamani Zaman dengan saudara Mak Lipan. Tapi tak kesampaian ya. InsyaAllah sampai juga tu. Jangan marah ya. Okey. Asrahwan. Daripada Bandar Tun Razak. Kamarul Roslan, Zamani Zaman, Inoza, Amir Dollah, Fred, Watius, Hasya Abdul Rafa, Zazali, Tok Ucu, Tok Ucu bersama kita. Lewat hari ni bersiaran ya. Sekarang ni bersiaran tak ikut waktu. Bila rasa nak bersiaran, kita bersiaran lah. Ya. Nak sembang, kita boleh sembang. Mosyu, Assalamualaikum bro. Lawan, tak lawan. Gempur Wira. Okey, terima kasih. Mosyu. Ni daripada mana ni? Daripada Jepun agaknya ya. Okey. Pukul 11 suku dah sekarang ni. Di Kuantan hujan renyai. Ya. Macam mana tempat anda semua? Zamani Zaman macam mana di Jalan Muazzam sana? Ya. Mosyu Asrahwan dari Bandar Tun Razak Ceras, hujan lebat katanya. Di tempat Jalan Muazzam macam mana ya. Sesiapa yang lalu Muazzam boleh singgah di kedai rakan kita Zamani Zaman di berhampiran dengan simpang Fedal Lepa dari Segamat ikut jalan lebuh raya Bandar Tun Razak tu kan. Belah kiri, kalau daripada Segamat belah kiri ada kedai, sebelum sampai ke simpang Lepa tu ada kedai Line Clear. Situ boleh makan jamu selera. Yang suka nak menyanyi, berhibur, ada karaoke kat situ. Dia rakan kita lah ni. Ya. AJK cabang saya. Promote sikit. Okey. Nasi muda, salam Cik Wan katanya. Roslan, salam reformasi. Asri Mak Lipan, Batu 12 hujan je renyai. Baru lepas mengetih dengan Asri. Dah sampai pula kat rumah. Fred Matius, salam reformasi. Pak Din katanya. Okey. Seri Kembangan pun hujan juga, kata Nasi Muda. Oh, Nasi Muda duduk kat Seri Kembangan. Seri Kembangan dekat mana ya? Dekat Shah Alam ke? Selangor kan? Okey. Hasya Abdul Rafar, hujan lebat di hutan melintang dari tengah hari hingga ke malam. Hutan melintang di Perak ya. Dekat sini tak hujan pun, kata zaman ni. Mungkin yang menyanyi malam ni semua sedap-sedap kot. Sebab tu tak hujan kat sana. Okey. Mana yang tak sempat saya baca tu. Norma Hassan, salam dari Muar. Nak sebut Muar ni, Muar. Okey, apa khabar orang Muar? Kita juga ada Kamarul Roslan, Inoza, kita ada Adi Abbas, Ruth juga Meriah Marsyadam ya. Ed Az, Jamal Effendi, Salma Aminah, Abdul Razak Yusof, Harifa Pendi, Zaitun Hussein, ya, salam informasi kata Zaitun Hussein dari Ipoh Mali, taklah bunyi punya. Okey, terima kasih. Said Mustafa, selamat malam tuan. Selit sikit kisah Nilofa. Nilofa saya tak minat lah Nilofa. Ya. Daripada Nasi Muda Seri Kembangan dekat Serdang katanya. Okey, terima kasih. Jadi malam ni kita nak sembang apa ya? Saya letak status saya berkenaan dengan saya ada baca lah dalam media sosial yang hangat diperkatakan oleh ramai rakan-rakan ya. Okey, My Sergeant, Assalamualaikum, apa khabar hangat hari ni? Itu dia. Rosli Lubawi, salam reformasi dari Rembau Negeri Sembilan, Kampung Den. Zamri Arifin, Kajang Hujan. Daripada Kajang Hujan ya. Melaka clear, kata Pak Bib Ramli. Hujan tak Melaka ya. Melaka hari ni ada convention. Bila berhabis convention amanah di Melaka? Jadi convention ni pun ada banyak isu yang diperbahaskan dalam media sosial ya. Sarah Zita Razali, salam informasi bos dari Kuala Pilah. Ni pun kampung Dan juga ni. Kuala Pilah. Kabarnya Kuala Pilah barang emas murah-murah, betul ke? Okey. Saya kampung di Jolobu, Negeri Sembilan. Sebelah jugalah dengan Kuala Pilah. Bersebelahan dengan Kuala Pilah. Ya. Siapa lagi kawan-kawan kita kat sini? Mak Nasir juga, Mat Ahmad Wani,
Zul Raja Muda, Zul Raja Musa, Toreso Tairo, banyak orang Jepun sekarang ni. Syukri Ismail, Idris Zamri, ya, Muhammad Amin. Mat Sarjan, daging import tu haram jadah punya orang. 40 tahun kita makan daging haram. Rakyat jangan senyap je katanya. Ini cerita kartel daging. Qatar clear daripada Yusri Al-Gombaki. Yusri duduk kat Qatar ke? Bukan duduk dekat Selangor ke? Okey, Kesun, salam dari Seremban. Orang Seremban. Harap orang Seremban sihat-sihat belaka. Sekarang ni Negeri Sembilan pun diperkatakan juga sebuah negeri yang begitu meningkat berbanding daripada kerajaan yang terdahulu, ya, defisit dan juga pelaburan menampak, ya, peningkatan hasil kerajaan Negeri Sembilan. Itu dia keberkatan di bawah kerajaan Pakatan Harapan, ya. Tahniah kepada kerajaan Negeri Sembilan, ya. Ini bukan sembang-sembang, ya. Dibentangkan dalam dewan, dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri dan dipertunjukkan, ya, tentang defisit, tentang pelaburan yang masuk ke Negeri Sembilan, ya. Banyak kebaikan dibanding pada kerajaan sebelum ini, ya. Dalam keadaan Covid pun masih lagi mampu kerajaan Negeri Sembilan, ya, menguruskan negeri dengan begitu baik sekali. IM10 Bukit Istana daripada Mat Ahmad Naik Yani. Saiful Nazri Amir, salam bang, mantap katanya. Ya, Saiful Nazri duduk mana agaknya, ya? Pak Bib Ramli, Pak Bib hujan katanya. Tempat Pak Bib ni hujan. Pak Bib ni pun tak tahu duduk mana. Al-Nurarin Terengganu, Din Ganu, salam tuan, teruskan bagi pencerahan tolak saka tua. Ini pun tugas kita, ya. Salak, tolak, bukan salak. Tolak saka tua ni tanggungjawab kita, ya. Sebab kita akan menolak, ya, sesiapa saja yang telah pun mengkhianati kita, ya. Ini masalah dia bila masih lagi ada di kalangan kita yang menganggap saka tua ni bukan pengkhianat, ya. Bukan pengkhianat. Ini masalah dia dan dipertahankan. Bukan saja dipertahankan, cuba dibawa ke dalam Pakatan Harapan. Ini masalah. Ghazali Ghalib, salam reformasi, Singapura clear katanya. Okey, orang Singapura. Saiful Nazri Amir, Kelang bang. Duduk Kelang, kampung kat Teluk Kemang, Negeri Sembilan lah, Port Dickson, ya. Rumah saya pun kat Port Dickson, orang sewa sekarang ni. Okey. Jadi ada cerita yang dinyatakan di dalam Konvensyen Amanah, ya, daripada ucapan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu yang menyatakan bahawa kemenangan Pakatan Harapan pada PRU 14 yang lalu bukan kerana manifesto, bukan kerana kita rakyat menolak Najib ketika itu, ya, tetapi katanya lebih kepada gandingan, ya, Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Adakah ini hujah yang betul, ya? Okey, saya nak katakan bahawa kemenangan kita PRU 14 yang lalu adalah kerana mood rakyat, kebangkitan rakyat, ya. Ketika awal lagi, ya, bertahun-tahun, 2-3 tahun sebelum PRU, kita dah melihatkan kebangkitan rakyat, ya, tentang kerajaan kleptokrasi yang selalu kita gunakan dalam kempen, dan GST di antaranya isu yang kita bawa sepanjang tahun sebelum PRU 14 yang lalu, ya. Dan kebangkitan rakyat itu terserlah apabila kita mengadakan banyak siri-siri himpunan, ya, sambutan yang semakin lama semakin meningkat. Bersih 1, 2, 3, 4, ya, sampai ke bersih 5 kemuncaknya, ya. Ya, sewaktu bersih 1, 2, 3, 4 ni Mahathir tak bersama dengan kita lagi, ya. Kebangkitan rakyat dah diperlihatkan ketika Mahathir belum bersama dengan Pakatan Harapan. Bahkan ketika itu kita mengadakan bersih pada awalnya pun Mahathir masih berada dalam UMNO. Masa itu rakyat telah menunjukkan kebangkitan, ya. Pada PRU yang ke-13 pun rakyat dah tunjuk kebangkitan, cuma kita kalah jumlah kerusi di parlimen. Undi popular kita menang, ya. Itu jangan kita lupa fakta. Masa PRU 13 Mahathir tidak bersama kita. Bahkan Mahathir masa PRU 13 menyokong UMNO Barisan Nasional. Mahathir berkempen untuk UMNO Barisan Nasional pada PRU yang 13. Ketika itu kita menang undi popular. Tetapi dalam negara kita tidak menggunakan kaedah undi popular. Kita menggunakan kaedah bilangan jumlah kerusi parlimen yang dimenangi. Jadi kita kalah di situ, ya. Jadi sebab itu kita tak jadi kerajaan.
Ya, ada beberapa negara yang menggunakan kaedah undi popular. Keseluruhan undi dikira, undi yang mana banyak itulah jadi kerajaan. Ya, itu dipanggil undi popular. Jadi keseluruhan seluruh Malaysia kita dipilih oleh rakyat pada PRU 13 lagi. Ya, rakyat memilih kita. Masa itu Pakatan Rakyat. Ya, rakyat memilih kita. Masa itu Mahathir masih bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Di situ sudah ada bermulanya ya kebangkitan rakyat tanpa ada Mahathir bersama dengan kita. Ya, kita jaja nama Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun beliau berada dalam penjara, ya, namanya pun sudah cukup untuk kita jadikan ya tarikan rakyat kepada kita. Ya, lawangan reformasi dengan slogan lawan tetap lawan, ini yang kita bawa ke seluruh negeri, ya, seluruh Malaysia. Kita bawa slogan ini dan menghasilkan, nampak penghasilannya di PRU 13 lagi, di mana kita mendapat kemenangan undi popular, tetapi kita tidak cukup jumlah kerusi parlimen kerana ketika itu persebanan semula sepadan dijalankan, ya, banyak tempat yang sepatutnya ada dua kerusi parlimen, ya, contohnya seperti yang beratus-ratus ribu pengundi tetapi hanya ada satu kerusi parlimen yang sepatutnya boleh dipecah kepada dua, tidak dilakukan, ya. Jadi jumlah kerusi kita tak cukup untuk membentuk kerajaan ketika itu. Tetapi kita mempunyai jumlah majoriti undi keseluruhan yang paling ramai pada PRU 13 yang lalu, ya. Di situ kebangkitan rakyat telah mula kelihatan dan kita terus bekerja. Tidak ada masalah. Kita tidak menggunakan taktik pintu belakang, ya. Kita tidak membeli wakil-wakil rakyat untuk jadi kerajaan melebihi tebuk atap dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita terus bekerja dan kita membuat persiapan untuk menghadapi PRU 14. Dan ketika itu kita adakan siri-siri himpunan, ya, bukan di Padang Merbuk. Kita adakan himpunan di Bandaraya Kuala Lumpur, himpunan terbesar dalam Bersih 5. Kalau tak salah saya 2 hari kita pernah buat, ya, bermalam di situ untuk 2 hari. Ya, di situlah boleh dikatakan himpunan paling besar yang pernah kita saksikan, ya, di atas kebangkitan rakyat. Ketika itu pun Mahathir belum lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Cuma menjelang hampir pilihan raya barulah Mahathir berjinak-jinak dengan kita. Setelah beliau cuba untuk melakukannya secara persendirian, beliau gagal mendapat sokongan. Beliau tidak terus bersama dengan Pakatan Harapan. Itu kita kena ingat bahawa beliau telah mengadakan gerakan beliau sendiri di mana beliau berkempen untuk menjatuhkan Najib Tun Razak sahaja. Ya, kita kena ingat Mahathir ketika itu hanya melakukan gerakan untuk menjatuhkan Najib Tun Razak sahaja, bukan untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ya, bahkan beliau hanya menggerakkan, ya, mengadakan satu gerakan dipanggil deklarasi rakyat. Ya, beliau mengadakan deklarasi rakyat, bawa mata-data seluruh negeri untuk rakyat tanda tangan deklarasi rakyat untuk dibawa ke istana. Dalam tuntutannya adalah untuk menuntut Najib Tun Razak meletakkan jawatan. Itu sahaja peranan Mahathir sebelum menyertai Pakatan Harapan. Beliau cuba nak cari pengaruh atas kekuatan dirinya sendiri, ya, tanpa bergabung dengan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau cuba bersendirian dengan deklarasi rakyat. Dan ketika beliau membuat deklarasi rakyat ini, Pakatan Harapan tidak bersama. Pakatan Harapan ketika itu tidak memberikan, ya, kerjasama kepada deklarasi rakyat walaupun kita tidak menentangnya. Ya, kita tidak menentangnya. Pada kita tak apalah, ya, sebab tu ada 1-2 pimpinan yang bersama dengan Mahathir ketika itu melaksanakan kempen deklarasi rakyat seperti Mahfuz Omar. Kita tidak ada masalah, ya, bagi pimpinan secara individu, ya, untuk bersama dengan deklarasi rakyat tidak ada masalah. Sebab walaupun deklarasi rakyat itu hanya mensasarkan untuk menjatuhkan Najib Tun Razak sahaja, bukan UMNO Barisan Nasional, maka Pakatan Harapan tidak memberikan sokongan ataupun bersama dalam kempen tersebut. Kerana Pakatan Harapan ketika itu kita bermatlamat bukan hanya untuk menjatuhkan Najib Tun Razak, ya, tetapi kita lebih kepada menukar kerajaan. Bermakna kita nak tumbangkan UMNO Barisan Nasional.
Ya, Najib adalah salah satu sebab dia Perdana Menteri, dia adalah Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional. Ya, maka secara tak langsung kena jatuhkan Najib. Tapi matlamat asal kita bukan saja Najib. Kita nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Berbeza dengan deklarasi rakyat yang dibawa oleh Tun Mahathir. Di dalam deklarasi rakyat, beliau mensasarkan hanya mendesak Najib Tun Razak letak jawatan. Bermakna, kalau deklarasi rakyat ini berjaya, Najib letak jawatan, dia akan lantik orang yang Tun sendiri mahu dalam UMNO juga. Ya, mungkin ada pimpinan lain yang Tun rasakan boleh diangkat, tetapi masih lagi kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bermakna usaha Tun ini bukan ikhlas, ya, untuk membela nasihat rakyat. Ini adalah kehendak peribadinya, ya, kerana dendam peribadinya kepada Najib. Sebab itu dia nak jatuhkan Najib saja, bukannya UMNO Barisan Nasional. Sebab itu Parti Harapan tidak memberikan kerjasama di dalam kempen deklarasi rakyat. Dan ternyata deklarasi rakyat itu gagal mendapat sambutan. Ya. Dikabarkan yang tanda tangan pun ada yang tanda tangan yang bukan daripada tanda tangan rakyat yang sebenar. Ya. Maka tidak bahkan Najib memperlekehkan deklarasi rakyat ini. Tidak memberi tekanan langsung kepada Najib. Sebab Najib tahu usaha Tun ini tidak mendapat sambutan. Bermakna Tun tidak ada pengaruh sebenarnya. Atas dirinya sendiri, Tun Dr. Mahathir tidak mendapat pengaruh. Itu jelas. Ya? Atas nama Tun Dr. Mahathir, beliau gagal mendapatkan sokongan sama ada orang Melayu, apatah lagi bangsa-bangsa yang lain. Ya? Sebab itu deklarasi rakyat gagal. Kalau Tun ini hebat, kalau Tun ini boleh tarik sokongan Melayu, ya, tidak perlu Tun bersama dengan Parti Harapan. Tun boleh gerakkan deklarasi rakyat ini dan beliau boleh jatuhkan kerajaan pada ketika itu. Tapi ini tidak berlaku. Bahkan deklarasi rakyat ini diperlekehkan oleh Najib. Ketika itu diperlekehkan oleh pimpinan UMNO. Ketika itu, ya, kerana mereka dah tahu, ya, Tun ini bukan nak bela nasihat rakyat, tetapi untuk melunaskan dendam peribadinya kepada Najib Tun Razak. Sebab Najib Tun Razak tidak mengikut kemahuannya. Ya, seperti mana kita lihat sebelum ini, begitu jugalah beliau mengusahakan untuk menjatuhkan Pak Lah. Ya, padahal beliau yang melantik Pak Lah. Ya, beliau yang mencadangkan Pak Lah penggantinya. Tapi kenapa beliau yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Lah? Kerana Pak Lah tidak mengikut kehendaknya, kemahuannya. Ya, di antaranya seperti beliau mahukan projek Jabatan Bangkok ke Singapura dan sebagainya. Ini tidak dipedulikan oleh Pak Lah, maka Mahathir marah. Bila Mahathir marah, dijalankan usaha kempen dari dalam UMNO. Dari dalam UMNO dulu, ya, cuba nak jatuhkan Pak Lah, memberi tekanan kepada Pak Lah untuk meletakkan jawatan. Dan ini mendapat sambutan daripada Muhyiddin ketika itu. Saya masih ingat, ya, Muhyiddin memberikan sokongan ke atas usaha Tun, ya, untuk menekan Pak Lah. Dan akhirnya Pak Lah tidak mampu bertahan, maka Pak Lah pun meletakkan jawatan dan Mahathir menganggap bahawa orang yang boleh dikawal olehnya adalah Najib Tun Razak. Maka beliau merekomendkan, ya, memberikan sokongan kepada Najib Tun Razak untuk menggantikan Pak Lah. Padanya Najib ini sudah tentunya akan terhutang budi pada beliau kerana memberikan sokongan kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Dan beliau menyatakan bahawa beliau dulu pun baik dengan ayahanda kepada Najib Tun Razak, iaitu almarhum Tun Razak, ya. Atas dasar itu beliau mengharapkan bahawa Najib akan terhutang budi kepadanya dan Najib akan ikut segala kehendak-kehendak Mahathir ini. Mahathir tetap Mahathir. Bila orang tak ikut kehendaknya, maka dia akan lakukan apa saja, walaupun mencemarkan dirinya, mencemarkan maruahnya, dia sanggup lakukan. Ya? Sebab itu dia lakukan deklarasi rakyat, gerakkan deklarasi rakyat, bukan atas nama parti, atas satu gerakan yang dia sendiri bawa bersama dengan Zahid Ma'arif, bersama dengan satu dua pimpinan daripada Parti Harapan yang membantunya. Ya? Sebab yang membantunya pun atas alasan nak jatuhkan Najib. Tak apalah. Ya? Berilah sikit bantuan. Ya? Tapi Parti Harapan sendiri tidak mengiktiraf, ya, tidak memberikan kerjasama dalam kempen deklarasi rakyat yang dijalankan oleh Mahathir, kerana ketika itu Parti Harapan melihat bahawa Mahathir bukan ikhlas,
ya, untuk membebaskan rakyat dalam negara ini, tetapi lebih kepada dendam peribadi kepada Najib Tun Razak. Akhirnya deklarasi rakyat gagal. Ya. Beliau tidak puas hati kerana Najib masih lagi menjadi Perdana Menteri. Beliau akan tentukan bahawa Najib ini diturunkan juga daripada takhta Perdana Menteri. Maka tidak ada pilihan lain. Maka beliau terpaksalah ya mencari rakan ya untuk bersama menjayakan agendanya. Maka beliau bersama dengan Pakatan Harapan, beliau tubuhkan Parti Bersatu ya untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan memberikan syarat ya, kalau Bersatu nak masuk, agendanya bukan sahaja untuk jatuhkan Najib, tetapi mesti bersedia untuk menentang UMNO Barisan Nasional. Ya, agenda kita bukan untuk peribadi. Agenda kita bukan untuk nak jatuhkan Najib semata-mata, tetapi kita nak mengambil alih kerajaan kerana kita nak menegakkan sebuah kerajaan ya yang mempunyai prinsip, nak reform kepada semua institusi dalam negara kita. Maka sekiranya Mahathir bersetuju, sanggup ya mematuhi prinsip yang ada pada Pakatan Harapan, maka diterima. Ya, Parti Bersatu diterima masuk ke dalam Pakatan Harapan, dan ketika itulah barulah berbunyi suara Mahathir ya untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Ya, sebelum ini tak ada. Sebelum ini beliau hanya kata jatuhkan Najib, jatuhkan Najib, jatuhkan Najib. Ya. Tapi bila bersama Pakatan Harapan, kita berjaya ya mengubah pemikiran Mahathir supaya usaha untuk menjatuhkan kerajaan bukan hanya kerana atas nama Najib secara peribadi. Maka beliau bersama dengan Pakatan Harapan. Beliau masuk Pakatan Harapan ketika itu, kebangkitan rakyat telah pun ada. Ya, sebelum beliau masuk Pakatan Harapan pun, rakyat telah menunjukkan kebangkitannya. Bermakna, kalau Mahathir tak masuk pun dalam Pakatan Harapan, kita insya-Allah PRU 14 memang kita boleh menang. Memang kita boleh berjaya. Sebab kebangkitan rakyat dah bermula pada PRU 13 lagi. Kita ada sedikit saja ya untuk dapatkan sokongan. Ya. Jadi orang kata ini kemenangan kita kerana gandingan Mahathir dengan Anwar. Ini saya nafikan. Ya. Kebetulan beliau masuk dalam Pakatan Harapan basuh kaki. Kita dah buat kerja berapa tahun. Bertahun-tahun kita lakukan kerja. Bertahun-tahun kita berkempen. Bahkan kita berdepan dengan Mahathir sendiri. Sewaktu beliau berada bersama dengan Barisan Nasional. Ya, kita berdepan dengan beliau. Ya. Akhirnya beliau bersama dengan kita dan beliau dalam keadaan bernasib baik kerana bersama dengan kita dalam keadaan kita dah berada di kemuncak kemenangan. Ya, bila basuh kaki, beliau tidak perlu dimasukkan dalam lokap, penjara seperti orang lain, dipukul dalam perhimpunan, disembur dengan asid dan sebagainya. Beliau tidak merasai ini semua. Ya, beliau masuk apabila kita dah berada lengkap untuk bersedia untuk memasuki Putrajaya, barulah Mahathir ini muncul. Ya. Jadi kalau nak katakan kita menang kerana gandingan Mahathir Anwar, saya nafikan sekeras-kerasnya, dan saya pelik kalau perkataan ini keluar daripada pimpinan Pakatan Harapan sendiri. Patutnya pimpinan Pakatan Harapan sendiri melihat pada fakta yang sebenarnya. Apakah pimpinan Pakatan Harapan yang berkata demikian tidak yakin dengan kekuatan kita sendiri tanpa Mahathir? Ya. Tanpa Mahathir kita tak yakin. Padahal kita dah tunjuk kebangkitan kita. Daripada PRU 12, 13 ya, kebangkitan rakyat semakin lama semakin tinggi di bawah kita. Daripada Pakatan Rakyat hingga kepada Pakatan Harapan. Pas tinggalkan Pakatan Rakyat, kita mampu lagi bertahan. Ya, ketika itu ramai kata kita akan hancur apabila PAS menaik diri daripada Pakatan Rakyat. Ya. Bila PAS tarik diri daripada kita, nak bersendirian kononnya, nak jadi kingmaker kononnya. Ya. Orang ramai kata tak boleh pergi. Ya. Pakatan Harapan tak boleh. Kata ada PAS, Pakatan Harapan tak boleh pergi. Inilah juga yang dikeluarkan oleh Azmin Ali ketika itu Menteri Besar Selangor. Si Kitul, ya, yang jadi pengkhianat sekarang ni. Azmin Ali kerap kali menyatakan bahawa kita Pakatan Harapan kena bawa PAS. Tanpa PAS kita tak boleh menang. Ini yang selalu disebut oleh Azmin Ali. Alhamdulillah ketika itu kita ada Rafizi Ramli. Dia dalam invoke berkali-kali menegaskan bahawa kita mampu menjadi kerajaan walaupun tanpa PAS. Ya, ini bacaan invoke. Ini kelebihan invoke. Ya, tidak kita nafikan. Ya, kelebihan invoke dengan datanya, dengan kajiannya. Ya, jadi kelebihan invoke ni dia
Dia ada kelebihan, bukan sekadar Rafizi Ramli boleh berceramah, boleh menjelajah dengan trailer Invoke-nya seluruh negeri, membantu kita dalam pilihan raya. Tetapi kelebihan Invoke ini, selain daripada Rafizi memberi penerangan ceramahnya, ya, dalam teraknya, Invoke juga memang peranan dengan membuat analisis, data dan sentiasa melaporkan dari masa ke semasa tentang arah sokongan yang Pakatan Harapan perolehi. Ya, ini jadikan panduan untuk kita melakukan gerak kerja. Kita tak nafikan sumbangan Invoke di dalam kejayaan kita, ya, dalam PRU 14 yang lalu. Okey. Jadi nak katakan sumbangan Mahathir, no. Mahathir hanya orang yang menumpang dalam Pakatan Harapan, dan ia jelas terbukti apabila parti beliau sendiri bertanding paling banyak kerusi, iaitu 52 kerusi kalau saya. Ya. 52 kerusi parlimen yang diberikan kepada Bersatu, PKR 51 kerusi, 52 kerusi kita berikan kepada parti Mahathir. Beliau hanya memperoleh 13 ahli parlimen. 13 parlimen saja yang menang. Itu pun kebanyakan tempat-tempat yang menang adalah tempat yang dulunya adalah pertandingan tempat PKR, tempat amanah. Ya, kita share, kita kongsikan kerusi ini kepada Bersatu. Ya, tempat-tempat yang ada pengundi campuran. Di sinilah kemenangan kepada Parti Bersatu, 13 kerusi. Apa hebatnya Mahathir? Kalau bertanding 52 kerusi, hanya menang 13. Ya? Dalam keadaan parti ini muncul di saat-saat menjelang pilihan raya. Masuk dalam PS, basuh kaki. Orang lain dah berjuang lama. Ya, sampai ada yang mati dalam perjuangan. Ada yang kena pukul dalam perhimpunan. Ya? Bukan kira daripada reformasi. Reformasi lagi banyak orang berjuang. Ya? Yang dizalimi sewaktu zaman Mahathir jadi Perdana Menteri. Ya, sewaktu bersih 1, bersih 2, bersih 3. Saya terlibat dalam semua himpunan bersih ni, ya, hadir. Kita dapat saksikan sendiri bagaimana dipukul dengan sembur air kimia dan sebagainya. Dan satu ketika kita boleh bersatu dengan orang Cina, India, tak kira bangsa, ya, bila kita disembur dengan gas pemedih mata, air mineral kita boleh share dengan semua kaum. Ya, boleh minum. Garam yang berada di tapak tangan orang Cina, garam yang berada di tapak tangan orang India, kita boleh kongsi. Dalam keadaan kita susah ketika itu, ya, kita disembur dengan gas. Kita tak pilih siapa kaum. Ini semua pejuang-pejuang kita, semua rakan-rakan kita. Ya. Sebelum itu kita dah saksikan betapa orang Cina, orang India dan sebagainya, masa itu kita masih ingat. Masa PAS bersama dengan kita, Pakatan Rakyat. Tidak pernah kita lihat masa itu orang Cina pakai baju PAS ada gambar Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Ya. Tak pernah kita bayangkan bagaimana orang PAS bagaimana orang Cina mengibarkan bendera PAS. Tapi hikmah ataupun apa yang Tuhan anugerahkan ketika itu tidak dihargai oleh PAS. Ya. Akhirnya dia keluar dan sekarang ni kita boleh lihat siapa yang sokong PAS. Nak cari orang yang bukan Cina, bukan yang orang Cina, orang India sokong PAS, yang ada dalam himpunan penyokong PAS lah. Itu pun semakin lama semakin susut. Ya? Mengharapkan sokongan orang Melayu saja. Orang Melayu pun sekarang ni dalam PAS, orang Melayu dalam Malaysia ni pun dah terbagi kepada banyak parti. Ya? UMNO pun orang Melayu nak cari, Bersatu sekarang ni pun. Ya? Pejuang pun nak cari orang Melayu. Jadi berkongsilah mereka. Ya? Bertuahnya keadilan. Kerana parti keadilan bukan parti berasaskan kepada kaum. Parti keadilan adalah parti semua kaum. Jadi kalau kita ditinggalkan oleh rakan-rakan kita, kita tidak perlu bersedih, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu duka cita, kerana parti kita bersedia untuk bertanding di mana saja kawasan, kerana kita cukup kekuatan kita, cukup calon-calon kita daripada pelbagai kaum dan juga agama. Ya, bukan makna kita nak berdabik dada, tetapi ini adalah kenyataan. Bertuahnya parti keadilan. Ya, bertuahnya parti keadilan. Kita boleh bertanding tempat majoriti Melayu, kita boleh bertanding tempat campuran, bahkan kita boleh bertanding di tempat majoriti kaum Cina. Tetapi selama kita berada dalam Pakatan Harapan ini, maka pakatan ini harus diperkuatkan. Ya. Perkongsian ini harus, ya, diteruskan seperti mana yang sebelum ini. Jadi kalau dah Pakatan Harapan ini dah mantap, mengapa perlu kita ada idea-idea yang mengarut? Ya? Jadi kalau kita nak gunakan bahawa nak kuatkan perlulah mencari lebih ramai kawan. Itu betul.
cari kawan ini untuk nak lawan musuh, betul lah. Asasnya kena cari kawan, kurangkan musuh. Tetapi bukannya ambil musuh ataupun pengkhianat bersama dengan kita. Itu satu tindakan yang amat bodoh sama sekali. Ya, amat bodoh sama sekali. Ada yang kata carilah kawan di kalangan musuh. Betul. Musuh kita boleh cari dia untuk jadikan kawan, tak apa. Tapi bukan pengkhianat. Ini beza musuh dengan pengkhianat, ini ada bezanya, ya. UMNO adalah musuh kita. Apakah dengan UMNO kita tak boleh berbaik? Boleh berbaik. Kita boleh sembang dengan UMNO. Kita tidak ada masalah. Kalau nak pergi program-program masyarakat yang pemimpin UMNO hadir, tidak ada masalah. Bahkan kita boleh berunding dengan UMNO untuk kebaikan rakyat. Ya? Kita boleh rayu dengan UMNO untuk beri sokongan kepada kita. Ya? Bukan kita nak bagi sokongan kepada dia. Rayu pada UMNO, pimpin UMNO. Kalau nak beri sokongan kita, ayuh bersama dengan kita. Itu musuh. Kita boleh bincang. Di zaman Nabi dulu pun dalam peperangan, dengan musuh pun boleh berbincang. Boleh adakan perdamaian, gencatan senjata dengan musuh. Tetapi bukan dengan pengkhianat. Ya? Jadi, Mahathir ini, dan juga puak-puak Mahyudin, Azmin ini adalah bukan musuh. Tetapi adalah pengkhianat kepada Pakatan Harapan. Jadi, tidak perlu bawa orang-orang ini, pengkhianat-pengkhianat ini, untuk bersama di dalam Pakatan Harapan. Kalau kita bawa mereka ke dalam Pakatan Harapan, bermakna kita melakukan satu tindakan yang amat bodoh sama sekali. Ya? Amat bodoh sama sekali. Kalau kita buat musuh, tak apa lagi. Buat musuh tak apa lagi. Kalau kita bawa musuh dan kita bersama dengan musuh, kita tahu dia musuh. Dah kenal dia musuh. Tapi kita pelawa musuh sokong kita. Tapi pengkhianat, kalau kita pelawa sokong kita, adakah jaminan bahawa pengkhianat ini tidak akan mengkhianati kita lagi? Sebab itu dosa pengkhianatan ini lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Ya, pengkhianat. Jadi ada beza di situ. Pada kita naklah katakan bahawa Mahathir ini bukannya musuh yang boleh kita jadikan kawan. Tapi Mahathir ini adalah pengkhianat yang sengaja melepaskan kerajaan Pakatan Harapan, yang memberi ruang kepada pengkhianat kumpulannya untuk merampas kuasa. Ya. Jadi walaupun UMNO ini musuh kita lawan, bertahun-tahun kita lawan dengan UMNO, tapi UMNO belum sampai ke tahap, ya, belum sampai ke tahap merampas macam tu kerajaan pusat. Yang merampas kerajaan pusat ini adalah daripada kumpulan kita, daripada kumpulan Muhyiddin Yassin bersatu, daripada kumpulan Azmin, daripada PKR, ya, yang Sikitul, ya, dan juga ruang ini dibuka dengan seluas-luasnya, ya, oleh orang tua yang bernama Mahathir Mohamad ini, ya. Sebab apa? Sebab Mahathir Mohamad telah merancang awal lagi, dan kita pun tahu seperti mana audio yang tersebar daripada pengakuan daripada pemimpin bersatu itu sendiri, ya, bahawa perancangan Mahathir Mohamad ini adalah untuk terus menjadi Perdana Menteri, tetapi bukan di bawah kerajaan Pakatan Harapan, ya. Kerana selagi beliau menjadi Perdana Menteri di bawah Pakatan Harapan, beliau terpaksa tunaikan janjinya untuk melepaskan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi puncanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak disukai oleh Mahathir, maka salah satu cara untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Mahathir harus mewujudkan satu kerajaan yang bukan bernama Pakatan Harapan. Ini bukan analisis kita. Ini bukan andaian. Ini bukan persepsi. Ini datangnya daripada mulut Mahathir sendiri. Kalau tuan-tuan tengok, ya, selepas langkah Sheraton, apa yang beliau cadangkan? Beliau mahu menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu, mengapa yang duli ke bawah duli tuanku menasihati beliau supaya jangan letak jawatan, kenapa beliau tak dengar? Ya, kenapa beliau tidak masih juga mahu letak jawatan? Sebab dia nak jadi Perdana Menteri bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kalau beliau tidak letak jawatan, bermakna beliau masih lagi Perdana Menteri Pakatan Harapan. Ya, beliau cuba elak yang ini. Sebab itu, nasihat ke bawah dulu tuanku, beliau tak mahu terima. Tapi bila berdepan dengan kita, dia kata apa? Saya terpaksa letak jawatan sebab parti saya dah tolak saya. Parti kamu tolak kamu. Sedangkan Majlis Presiden masih lagi mengiktiraf kamu. Ya, kenapa kamu letak jawatan? Parti kamu tolak. Biarlah. Sebab Perdana Menteri ini dipilih daripada kalangan Pakatan Harapan Majlis Presiden yang meletakkan kamu.
Bukan parti kamu sendiri meletakkan kamu sebagai Perdana Menteri. Majlis Presiden yang meletakkan kamu sebagai Perdana Menteri, memberi mandat, amanah kepada kamu untuk menjaga Pakatan Harapan, untuk menjaga kerajaan Pakatan Harapan. Takkanlah kerana parti kamu tolak kamu, maka dengan sewenang-wenangnya kamu letak jawatan dan tak bagi tahu pun Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ya? Bila Yang Tuan Agong nasihatkan, sepatutnya kalau Yang Tuan Agong dah nasihatkan, dia kekal dengan jawatan, tak jatuh kerajaan Pakatan Harapan. Sebab apa? Ya, ke bawah duli tuanku. Ya, Muhyiddin ni pun dapat kerana diberikan kebenaran oleh ke bawah duli tuanku. Walaupun kita tahu ya, berapa jumlah yang Muhyiddin bawa ke bawah duli tuanku. Tetapi pengiktirafan daripada ke bawah duli tuanku, itu adalah pengiktirafan. Dan beliau menjadi Perdana Menteri. Kalau Mahathir terus jadi Perdana Menteri, tidak ada siapa boleh pertikaikan. Walaupun bersatu tolak beliau, tapi tidak ada siapa boleh pertikaikan kerana Agong sendiri, tuanku sendiri menasihatkan beliau, jangan letak jawatan. Tapi Mahathir ni orang tak boleh dengar nasihat. Kalau ke bawah dulu tuanku pun dia tak mau dengar, apa jaminan dia nak dengar nasihat, pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu awal-awal lagi beliau kata, tidak perlu saya nak taat, tidak perlu saya patuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang cakap macam ini, yang daripada awal lagi dah kata tidak perlu dengar nasihat Anwar Ibrahim, tak perlu patuh pada Anwar Ibrahim. Orang macam ini kita nak kutip masuk dalam Pakatan Harapan, mana otak pimpinan Pakatan Harapan? Ya? Belum masuk Pakatan Harapan lagi, dia dah kata dah, saya tak perlu nak patuh kepada Anwar Ibrahim. Saya tak perlu nak taat kepada Anwar Ibrahim. Sedangkan Anwar Ibrahim tu ketua pembangkang. Anwar Ibrahim tu pengurusi Pakatan Harapan. Kalau belum masuk Pakatan Harapan pun, dia dah kata tak perlu nak taat, kita nak kutip dia masuk. Saya tak tahu macam mana pemikiran, ya, apa yang dibagi makan oleh Mahathir kepada beberapa kerat pimpinan ini, ya, sehingga mereka tak tahu nak fikir langsung. Ya, kita yang tak belajar tinggi ni pun, yang tidak duduk di pimpinan atas pun, kita boleh baca Mahathir punya perangai. Macam mana kamu yang dulunya dianiaya oleh Mahathir, dizalimi oleh Mahathir, kamu menentang Mahathir bertahun-tahun. Tapi takkanlah kerana Mahathir letak kamu jadi menteri, takkanlah Mahathir hanya datang ke rumah kamu makan gulai kambing kat rumah kamu, masak pun kamu dah hingga lupa. Ya, lupa segala maslahat Mahathir. Jadi ini yang saya tak boleh terima. Ya, kita tak boleh terima. Sebab tu rakyat di bawahan tidak boleh terima orang yang bernama Mahathir Mohamad. Ya. Apatah lagi kita agung-agungkan. Kita kata, oh, Pakatan Harapan menang kerana gandingan Mahathir dengan Anwar. Hei, jauh kan dibandingkan. Populariti Mahathir dengan Anwar ni jauh nak dibandingkan. Mahathir pun orang UMNO pun dah benci. Ya, UMNO sendiri pun dah benci. Pasal UMNO tahu perangai Mahathir. Mana parti pun, kalau Mahathir masuk, parti ini akan porak-poranda. Ini sejarah. Boleh lihat fakta, boleh lihat rekod. Ya. Mahathir pernah mengharamkan UMNO. Ya. Sebelum itu beliau pernah dipecat di zaman Tunku Abdul Rahman. Beliau masuk UMNO. Ya. Apabila ada tentangan yang hebat kepada dirinya oleh Tengku Razali, beliau sanggup haramkan partinya sendiri, parti UMNO. Kemudian beliau tubuhkan parti baru. Sebab nak jadi Perdana Menteri lagi. Supaya orang tidak boleh lawannya. Akhirnya dengan muslihatnya, beliau pancing balik Datuk Rais Yatim ketika itu yang menentang beliau. Tengku Razali masuk balik dalam UMNO. Ya, dengan tawaran-tawaran sebagainya lah. Datuk Rais Yatim masuk UMNO dapat jawatan menteri. Ya. Bawa balik Tengku Razali. Rais Yatim dengan Tengku Razali bolehlah, ya. Bolehlah Mahathir beli. Ya, jiwa mereka kecil. Walaupun dia orang lama dalam UMNO, tapi tidak ada kekuatan politik. Ya, keberanian politik tidak ada pada Tengku Razali, tidak ada pada Rais Yatim. Ya, sebab itu Rais Yatim ni daripada UMNO masuk 46, masuk UMNO, kemudian masuk Bersatu, sekarang ni jadi pengkhianat pula. Ya, masuk pula di bahagian Muhyiddin. Tak pelik orang tidak ada maruah macam ni. Ini dia kata pelacur politik yang nak cari makan. Ya, Rais Yatim ni di antaranya lah. Ya, orang macam ni memang tidak ada kekuatan. Sebab orang macam ni dengan mudah saja Mahathir beli. Sebab tu Mahathir nak pemimpin yang jadi Perdana Menteri, orang macam ni. Orang yang boleh dia beli. Ya. Orang yang boleh dengar cakap dia. Hanya seorang yang tak boleh, ya, dimakan oleh Mahathir, iaitu Anwar Ibrahim. Ya. Walaupun Anwar sampai hari ini tidak menyerang Mahathir secara peribadi, walaupun Mahathir menyerang Anwar saban hari secara peribadi,
tapi Anwar tidak pernah membalasnya. Kita di bawah inilah pun kadang-kadang duk serang Mahathir. Ya, Anwar tidak membalasnya. Bahkan kadang-kadang Anwar nasihatkan pimpinan, jangan layanlah Mahathir. Tapi kita tak bukan nak layan, ya. Tapi orang tua ni nak kena ajar. Ya, dah tua-tua macam ni, kalau boleh kita ajarlah bagi dia sedar. Ya, kan sebelum dia mati, biar dah sedar sikit. Ya, apa yang dia telah lakukan. Bukan sikit-sikit dosa. Ya, mengkhianati mandat rakyat. Ya, berpuluh tahun kamu tak merasa susahnya orang berjuang. Tapi sekelip mata saja kamu menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan. Sebab tu kamu jadi menteri pun, banyak agenda-agenda reformasi yang sengaja, kamu tak laksanakan. Bahkan kamu memperlekehkan manifesto Pakatan Harapan. Secara terang-terang, kamu sebagai Perdana Menteri, sepatutnya kamu mempertahankan manifesto yang kamu bina sendiri, yang kamu tanda tangan sendiri. Suatu sebelum PRU 14. Kamu tanda tangan, kamu setuju. Ya? Tapi bila kamu jadi Perdana Menteri, kamu kata apa? Kamu kata manifesto bukan kitab suci. Bermakna kamu ada niat untuk mengingkari segala janji-janji di dalam manifesto. Kerana apa lagi kamu kata? Apa lagi Mahathir kata? Mahathir kata, oh, kita dulu buat manifesto, kita tak tahu kita boleh jadi kerajaan. Sebab itu kita buat janji-janji macam ni. Sebenarnya kita tak boleh lakukan. Ya? Yang tak boleh lakukan kamu. Sepatutnya ketika itu kamu dah tahu kamu tak boleh lakukan, kamu letak jawatan segera. Serah kepada Anwar Ibrahim. Nak tengok Anwar Ibrahim boleh buat tak boleh buat manifesto. Ya? Sebab yang merangka manifesto ini bukan Mahathir. Yang merangka manifesto ini adalah Pakatan Harapan. Mereka merangkanya begitu lama, mengkajinya dan boleh dilakukan sebenarnya. Sama ada cepat ataupun lambat, tapi boleh dilakukan. Tetapi bila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia kata apa? Ya, untuk memberi alasan supaya tidak melaksanakan manifesto, dia kata, oh, ini bukan kita dulu buat manifesto ni sebab kita tak sangka kita boleh jadi kerajaan. Kamu tak sangka, kita yakin. Kita di PRU 13 lagi kita dah yakin kita boleh jadi kerajaan. Ya? Dan ini cara Mahathir, ya? Cara Mahathir untuk memperlekehkan manifesto Pakatan Harapan. Maka sebab itulah ketika itu kita susah nak berdepan dengan pembangkang. Sebab tu kita jadi kerajaan. Sebab apa? Sebab manifesto kita ini diperlekehkan sendiri oleh orang yang bernama Mahathir Mohamad, Perdana Menteri. Orang yang kita harapkan untuk menjaga amanah Pakatan Harapan ini. Rupa-rupanya inilah pengkhianat yang sebenar. Bukan saja mengingkari manifesto, bukan saja memperlekehkan manifesto, bahkan sanggup menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekarang orang ini nak dikutip kembali oleh beberapa orang pimpinan daripada Pakatan Harapan untuk dibawa bersama kita. Mana maruah pimpinan ini? Ya, kalau sebelum PRU 14 dulu bukan main hebat. Ya, siapa saja yang melanggar reformasi, yang tidak melaksanakan reformasi, yang tidak mengikut kehendak rakyat, kita akan campak mereka, baling mikrofon. Sebelum PRU 14. Tuan-tuan masih ingat? Cakap hebat. Ya. Ini saya, Abang Mat. Saya dah lawan Mahathir berpuluh tahun. Kalau dia tak ikut kehendak kita, tak ikut Pakatan Harapan, ni. Sekarang apa jadi? Nak usahkan baling mikrofon, nak baling pen sebatang pun dah tak boleh sekarang ini. Terkunci mulut. Bahkan merayu, bercakap untuk nak bawa orang tua ini masuk ke dalam Pakatan Harapan. Bahkan mengangkat orang tua ini seolah-olah orang tua ini satu darjat dengan Anwar Ibrahim. Konon-kononnya Pakatan Harapan ini menang kerana gandingan Mahathir dan juga Anwar. Ini satu fakta yang amat salah dan satu fakta untuk menyamakan, ya, seperti kita menyamakan seekor babi dengan seekor kambing. Jauh bezanya, saudara. Sebab itu saya nak bagi tahu, cukup-cukuplah pimpinan yang berpura-pura, ya, yang hipokrit, yang khianat. Kamu jangan ikut Mahathir juga menjadi pengkhianat. Kalau kamu tidak boleh ikut prinsip Pakatan Harapan, saya sarankan orang-orang ini, pimpinan-pimpinan ini, bukan parti, ya, satu dua kerat pimpinan ini, kamu keluar saja dari Pakatan Harapan, sertailah parti bersama Mahathir Mohamad. Kamu sanjung Mahathir itu sampai ke lubang lahat. Kamu angkatlah Mahathir itu dan harap-harap Mahathir bawa kamu ke dalam syurga nanti. Ya. Sebab itu saya katakan keadilan sekarang ini, ya, bukan kita tak mau cik kawan, tetapi kita tak mau ada pengkhianat di dalam Pakatan Harapan. Cukup kita dah diberikan pengajaran, kita ada pengkhianat bernama Kitol dulu dalam PKR. Ya, PKR sini pun ada pengkhianat.
Kita dah buang jauh-jauh. Kalau kita dah buang si kita dalam fikiran jauh-jauh, bodohnya kalau kita ambil Mahathir pula bersama dengan kita. Ya. Ini satu tindakan yang amat bodoh. Maka sebab itu jangan buat perangai bodoh. Ya, kerana masyarakat sekarang bukan masyarakat yang bodoh. Boleh kamu keluarkan alasan, oh kita nak jadi kerajaan, oh kita kena kekalkan 108, ya, daripada 91 jadi 108, mana lebih kuat, 91 ke 108? Jawapan saya, biarlah 91, asalkan 91 itu berkualiti daripada 108 yang khianat. Ya, saya tak kata semua khianat, tetapi 108 itu ada pengkhianat 1-2 ekor sudah cukup untuk menghancurkan 108. Tapi kita kena ingat, dalam PRU bukan 108, bukan 91, iaitu 222 parlimen.